Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, minggu ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey, bagi minggu ini kita akan lihat kepada bidang pendidikan kesihatan. Okey, tajuknya perhubungan. Okey, 5.0. Baik, bagi tajuk perhubungan, apa yang kita akan lihat iaitu berkenaan dengan persahabatan. Okey, standard pembelajaran untuk hari ini kita akan lihat tentang maksud persahabatan, itu yang pertama. Kemudian kita akan cuba untuk menerangkan berkenaan dengan perbezaan pelbagai jenis persahabatan. Yang ketiga, kita akan bincangkan bersama-sama tentang kepentingan menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Dan yang keempat, kita akan cuba memberikan idea-idea bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan berkesan dalam perhubungan persahabatan. Itu 4 perkara yang akan kita lihat pada minggu ini. Maksud persahabatan iaitu perbezaan. Yang kedua adalah perbezaan pelbagai jenis persahabatan. Persahabatan ini mempunyai pelbagai kategori. Kita akan lihat nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat kepentingan menjaga batas. Kita ada tahap-tahap yang tertentu. Kita perlu jaga, kawal pergaulan walaupun dalam perhubungan persahabatan yang baik, yang akrab. Kemudian yang keempat, kita nak lihat tentang ciri berkomunikasi dengan lebih baik, dengan berkesan, terutamanya dalam perhubungan bagi sesebuah persahabatan. Kita nak lihat yang pertama sekali, berkenaan dengan maksud persahabatan. Persahabatan ia adalah satu amalan sosialisasi yang penting kepada setiap daripada kita, setiap daripada individu. Kerana apa? Kerana persahabatan ini akan membentuk kehidupan seseorang itu menjadi lebih bermakna dan lebih rasa gembira, tidak keseorangan. Seseorang akan melalui proses jaringan sosial apabila hubungan persahabatan itu menjadi lebih berkembang. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan lagi keterbukaan dan juga keakraban. Betapa rapatnya hubungan persahabatan itu dalam satu hubungan. Baik, dalam proses menjalin perhubungan persahabatan, ini komunikasi dia akan berkembang daripada hubungan yang tidak rapat menjadi lebih dekat, kemudian akan lebih mengenali individu yang lain. Semakin terbuka, semakin luas komunikasi yang berlaku, yang terjalin, ini yang akan menyebabkan sesebuah hubungan persahabatan itu akan menjadi lebih erat. Hubungan antara rakan, sahabat akan menjadi lebih rapat. Itu adalah maksud kepada persahabatan. Ia adalah satu amalan sosialisasi. Kita bersosial. Amalan untuk kita bersosial yang penting kepada kita semua. Kerana ia akan memberikan kita satu kehidupan yang lebih ceria, yang lebih bermakna. Baik, yang seterusnya kamu boleh lihat dalam buku teks. Sahabat sejati permata hidupku. Baik, hubungan persahabatan yang akrab biasanya memerlukan pertimbangan yang berkaitan sekatan dan batasan dalam perhubungan. Sesuatu perhubungan tidak akan berkekalan sekiranya hanya satu pihak saja
yang berusaha untuk menjaga, untuk menjalin tali persahabatan tersebut. Persahabatan yang harmoni menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi seseorang. Okey, itu maksud dia. Dalam hubungan persahabatan perlulah ada kerjasama antara kedua-dua belah pihak. Jangan hanya seorang ataupun sebelah pihak saja yang beria-ia, yang bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungan persahabatan tersebut. Ia tidak akan berlaku dengan baik. Dia memerlukan kerjasama antara kedua-dua belah pihak bagi menjaga dan mengeratkan lagi hubungan persahabatan supaya menjadi lebih akrab dan juga menjadi lebih baik pada masa akan datang. Okey, di sini kita nak lihat beberapa kombinasi perasaan yang melibatkan dalam perhubungan persahabatan yang baik. Antaranya, yang pertama, dalam perhubungan persahabatan yang baik antara kedua-dua pihak perlulah ada rasa hormat. Dia tidak cuba mengambil kesempatan, tidak cuba merendah-rendahkan rakannya, sahabatnya. Dia ada rasa hormat antara satu dengan yang lain. Kemudian perlu juga ada rasa cinta. Cinta apa? Cinta kepada perhubungan ataupun jalinan persahabatan yang berlaku. Sayang kepada relationship tersebut. Baik. Kemudian berlaku ataupun perlu ada kepercayaan. Trust. Kita perlu percaya kepada sahabat kita yang kita percaya. Apabila kita percaya kepada seseorang sahabat, itu yang akan menambahkan lagi eratnya hubungan persahabatan antara kedua-dua belah pihak tersebut. Kemudian kesetiaan juga perlu ada bagi menjalin hubungan persahabatan yang baik, dan juga kasih sayang seperti cinta tadi. Mempunyai kasih sayang dalam menjaga hubungan persahabatan antara kedua-dua belah pihak. Baik, yang seterusnya kita nak lihat pula tentang pola persahabatan. Persahabatan yang wujud dalam pelbagai tahap keakraban, iaitu sebagai kenalan, sahabat biasa, sahabat karib dan juga sahabat intim. Sahabat ni sebenarnya ada luas dia punya maksud. Seperti yang dapat lihat di sini, dinyatakan sahabat juga mengikut kepada tahap betapa rapatnya hubungan antara dua belah pihak tersebut. Contohnya seperti sekadar kenalan, kemudian menjadi sahabat biasa, kemudian sahabat karib, sahabat intim. Dia ada peringkat dia. Semakin rapat hubungan, dia akan menjadi lebih baik. Baik, kita akan lihat yang pertama. Peringkat yang pertama bermula dengan sebagai kenalan biasa, iaitu kumpulan individu yang anda kenal dan sering berjumpa semasa berada di sekolah dan kawasan perumahan dan sebagainya. Ini hanya sekadar kamu kenal dan selalu kamu berjumpa di kawasan yang selalu kamu pergi. Itu sekadar kamu kenal sahaja. Itu peringkat yang pertama. Kemudian apabila semakin hubungan itu semakin baik dengan seseorang, dia akan berpindah kepada peringkat yang seterusnya, iaitu menjadi sahabat biasa, iaitu kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan dan mempunyai minat dan hala tuju yang mungkin sama. Individu-individu ini adalah seperti rakan sepasukan dalam
apa-apa co-curriculum contohnya yang kamu ceburi. Okey, mereka ataupun kamu hadiri kelas yang sama, apa-apa kelas, tuition dan sebagainya. Kamu berjumpa setiap hari, kemudian kamu berkongsi minat dan juga hala tuju kehidupan, mungkin sesuatu perkara yang sama dengan rakan tersebut. Okey, itu akan menjadi peringkat sahabat biasa. Okey, kemudian dia akan berpindah pula. Jika semakin rapat hubungan tersebut, dia akan menjadi sahabat karib. Sahabat karib ni bagaimana? Okey, individu yang sudah lama dikenali dan sering meluangkan masa dan melakukan aktiviti bersama-sama. Okey, dia akan dia daripada sahabat biasa ni, kamu hanya sekadar berkongsi sahaja maklumat, hala tuju. Okey. Kemudian sahabat karib ni pula, kamu mula untuk keluar bersama-sama. Kamu melakukan aktiviti bersama-sama dia. Contohnya seperti kamu mengajaknya menonton wayang, saling kunjung-mengunjung, pergi makan bersama, keluar shopping dan sebagainya. Anda juga akan berkongsi perasaan, pendapat, dan memberi pandangan dengan rasa yang selesa. Itu kita panggil sebagai sahabat karib. Okey, jika semakin rapat hubungan itu, dia akan menjadi pula sahabat intim. Sahabat intim ni pula individu yang sangat rapat dan mesra. Sangat rapat dan mesra dan boleh berkongsi perasaan, pendapat dan juga pandangan peribadi. Mereka ini adalah tonggak dalam kehidupan seorang remaja. Sahabat intim ni merupakan satu sahabat yang dapat kepercayaan yang banyak daripada sahabatnya yang seorang lagi. Sebab itu sahabat ni penting dalam kehidupan remaja. Oleh kita perlu mencari sahabat yang baik, yang dapat membantu kita, mendorong kita menjadi lebih baik, bukan mencari sahabat yang dapat memberi kita sesuatu perkara yang negatif, mengajak kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okey, oleh itu kita perlu bijak untuk mengenali rakan-rakan kita. Dalam kita bersahabat itu, kita juga perlu menilai mereka, bagaimana tingkah laku mereka terhadap kita. Adakah mereka ini mempunyai rasa hormat kepada kita? Adakah mereka percaya kepada kita, ataupun kita ni boleh percaya kepada mereka? Okey, adakah mereka ni setia kepada perhubungan tersebut? Dan jika mereka ada kasih sayang kepada perhubungan persahabatan tersebut. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat tentang hak dan juga batasan. Kita perlu lindungi hak dan juga kita perlu kenal pasti batasan-batasan yang perlu ada dalam perhubungan persahabatan. Okey, dalam satu perhubungan sahabat yang baik, yang sihat, seseorang harus menetapkan beberapa batas-batas dalam pergaulan supaya perhubungan berkembang dengan lebih positif. Okey, batasan-batasan ini adalah penting agar terdapat satu persefahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu pentingnya dalam perhubungan persahabatan. Okey, antara dua-dua belah pihak perlulah menetapkan, bincangkan satu perkembangan yang positif dan tetapkan batasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perhubungan sahabat tersebut. Kedua-dua pihak mestilah mempunyai jalinan perhubungan yang ikhlas dan juga berterus terang. Dengan mengadakan saluran perhubungan yang terbuka ini, seseorang itu dapat menyuarakan perasaan sekiranya ada sesuatu yang tidak kena kepada hubungan persahabatan tersebut. Seperti dalam keratan-keratan akbar di bawah ini. Seseorang remaja mestilah bijak dalam menilai
batas perhubungan dengan kenalannya agar dia tidak dipengaruhi ataupun tidak terpedaya oleh tindak tanduk rakannya, mungkin rakan-rakan yang tidak baik. Contohnya seperti keratan akhbar di situ kita dapat lihat remaja semuda 14 tahun telah mula terlanjur dalam melakukan hubungan seks bebas dan sebagainya. Okey, kemudian gadis dinoda, kenalan baru dikenali di media sosial. Jangan terlalu mudah percaya, terutamanya bagi kenalan-kenalan yang baru kamu kenali melalui media-media sosial. Itu sangat bahaya. Okey, baik, 4 pelajar dicekup khalwat, remaja hilang tak mahu pulang, dan juga gadis-gadis gangster. Ini beberapa keratan akhbar yang menunjukkan kepada tingkah laku yang tidak baik yang telah berlaku kepada remaja. Okey, baik. Di sini kita nak lihat tentang beberapa perkara dan tindakan yang mungkin kita katakan menjangkaui batasan perhubungan yang sihat. Bagaimana untuk kita kenal batasan-batasan yang perlu ada dalam sesebuah perhubungan? Okey, yang pertama, jika rakan kamu itu memberi tekanan kepada anda untuk melakukan sesuatu perkara yang anda tidak selesa buat. Itu yang pertama. Dia paksa kamu untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak kamu suka untuk lakukan. Okey, yang kedua, dia cuba mengambil kesempatan ataupun mempergunakan diri kamu bagi kepentingan dirinya sendiri. Tak kisahlah kepentingan dari segi fizikal, sosial, mental dan juga keuangan. Dia seperti membuli kamu melakukan kerja, meminjam wang, memeras ugut dan sebagainya. Kemudian rakan kamu, jika kamu memberi tahu rahsia, dia akan membocorkan rahsia yang anda kongsikan kepada orang lain. Itu bukan sahabat yang baik. Kemudian mempersalahkan anda, mempersalahkan kamu tanpa sebarang alasan sekiranya sesuatu perkara yang tidak baik berlaku terhadapnya. Dia akan salahkan kamu. Jika sesuatu perkara yang tidak baik berlaku, dia akan terus marah kamu dan sebagainya. Okey, kemudian memberi nasihat yang tidak baik supaya nama baik anda tercemar. Dia memberi nasihat untuk melakukan sesuatu perkara yang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan dengan niat sengaja untuk memburukkan nama baik kamu, nama baik keluarga kamu dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian dia melakukan fitnah, melakukan perkara ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak betul terhadap diri kamu kepada orang lain. Kemudian bertindak secara fizikal, memukul dan sebagainya, membuli secara psikologi, fizikal dan emosi, dan yang terakhir mengugut. Okey, ini adalah beberapa perkara ataupun tindakan yang boleh kamu beri perhatian jika berlaku kepada diri kamu. Okey, cuba elakkan dan jauhi rakan-rakan ataupun sahabat yang melakukan perkara-perkara seperti ini. Okey, baik. Yang seterusnya, perkara penting dalam untuk menjalinkan hubungan persahabatan yang akrab, iaitu adalah dengan mempraktikkan komunikasi terbuka, iaitu dengan berterus terang tetapi dengan cara yang berhemah. Okey, kita boleh berkomunikasi dengan dua cara, iaitu secara verbal, secara lisan, dan juga secara tidak lisan. Dengan mengamalkan beberapa langkah mudah, kita dapat menjaga, memelihara persahabatan yang ada supaya ia tidak terjejas. Okey, di sini kita nak lihat bagaimana contoh-contoh tindakan komunikasi dengan sahabat bagi menjaga hubungan persahabatan tersebut. Okey, yang pertama, bercakap menggunakan
kata ganti diri pertama. Bercakap dengan sopan, cakap dengan baik, beradab. Itu yang penting, demi menjaga hati rakan, sahabat kita. Kemudian cuba berfikir dan mencari seberapa banyak penyelesaian yang boleh. Cuba bantu jika kita menjadi kepercayaan kepada sahabat kita. Dia berkongsi maklumat, berkongsi masalah, rahsia dan sebagainya. Okey, kemudian kita perlu menjadi pendengar yang baik, mendengar permasalahan, perkongsian yang berlaku. Okey. Kemudian pastikan anda faham niat ataupun kehendak rakan kita. Kita cuba fahami apa yang hendak disampaikan, apa yang cuba disampaikan melalui niat dia, apa yang dia nak sebenarnya. Okey, kemudian mencari penyelesaian terbaik, dan yang terakhir, sekiranya tidak berjaya, kita cuba untuk membantunya sekali lagi. Kita jangan lepaskan begitu sahaja, jangan biarkan sahabat kita begitu sahaja. Okey. Okey, kemudian yang berikutnya, berfikir sebelum berbicara. Okey, sebelum kita bercakap, kita fikir dahulu apakah kesannya jika kita cakap sesuatu perkara itu kepada sahabat kita. Okey, yang pertama, kita perlu lakukan pertimbangan. Okey, perbualan saya perlu ditapis. Sebelum kamu melakukan satu conversation, perbualan dengan rakan kamu, cuba kamu fikirkan, jika kamu cakap perkara ini, apa yang akan berlaku? Kamu perlu tapis sebaik boleh. Okey, kemudian yang kedua, tujuan. Adakah tujuan kamu dalam menyampaikan sesuatu perkara itu akan menyakitkan hati sahabat kamu? Okey, kemudian kamu perlu melakukan pilihan, adakah sesuai untuk kamu bercakap sesuatu kepadanya pada situasi-situasi yang tertentu. Kemudian keprihatinan, kamu cuba sehabis baik untuk memahami perasaan sahabat kamu. Kemudian empati. Okey, empati ini kamu perlu lihat, kamu cuba letak diri kamu pada perspektifnya. Cuba letakkan diri kamu di dalam dirinya. Apakah yang ditempuhi oleh dirinya? Jika berlaku kepada kamu, bagaimana kamu cuba melakukannya? Itu empati. Kemudian, adakah tindakan ini akan memalukannya? Okey, adakah terdapat cara yang lebih baik untuk menyampaikannya? Dan seterusnya, adakah cara penyampaian saya berhemah? Apakah perasaan saya sekiranya seseorang bercakap sedemikian kepada saya? Kamu perlu tahu cara penyampaian, intonasi kepada rakan tersebut. Kemudian yang terakhir, adakah saya mendengar dengan teliti? Yang ini dikatakan sebagai pendengar yang baik. Adakah saya memberi peluang yang wajar kepadanya untuk menjelaskan ataupun untuk meminta maaf dalam sesuatu perkara yang berlaku. Okey? Baik, itu saja pembelajaran untuk kita pada minggu ini. Saya minta kamu jawab soalan kuis yang telah diberikan dan hantar kepada saya. Okey? Terima kasih.